Canada raised its base lending rate to 5% today. That's the highest in over 2 decades. How concerned are you that Canadians are going to start defaulting on mortgages and other debts? Look, this is not the news that any Canadian wanted to receive this morning. This is also a challenge that I've had. Alright guys, untuk video kali ni saya nak explain dengan korang apa sebenarnya yang sedang berlaku pada ekonomi Kanada sekarang ni. Bagi mengulas keadaan dan kedudukan ekonomi Kanada, buat masa ni kita kena melihat kepada dua indikator. Yang pertama adalah diorang punya kadar inflasi dan yang kedua adalah diorang punya kadar faedah. Alright guys, sebelum tu saya nak bawa korang kepada pergerakan di dalam kadar faedah dekat negara Kanada. Sebenarnya, kalau korang nak tahu, kadar faedah negara Kanada ni dia agak stable tau dalam masa 10 tahun yang lepas. Iaitu dia bergerak antara 0% sehingga tidak melebihi 2%, which is very very low. Keadaan ni bermaksud bahawa Kanada dia sentiasa cuba untuk memastikan bahawa dia punya kadar faedah dia berada pada paras yang rendah. Akan tetapi, isu dia dekat sini guys. Korang nampak tak? Pada tahun 2022 ni, dia start naikkan dia punya kadar faedah. Yang mana perkara ni tidak berlaku dalam tempoh 10 tahun yang lepas. Bukan itu sahaja, kadar faedah dekat sini naik dengan begitu mendadak dan konsisten sekali. Dan sekarang ni pada level 5%. Which is the highest in 10 years. Ini sebenarnya menunjukkan satu keadaan guys. Iaitu Kanada ni, dia macam seolah-olah takut nak naikkan kadar faedah dia. Kenapa lah? Dan kenapa dia nak pastikan bahawa kadar faedah dia ni sentiasa rendah? Untuk video sebelum ni, aku dah cerita dengan korang pasal ekonomi Turki kan. Yang mana Turki tak nak naikkan diorang punya kadar faedah ni. Antara sebabnya adalah kerana bakal berlaku pilihan presiden pada tahun 2023. Tapi Kanada tak ada kes macam tu. Kenapa diorang ni macam takut-takut nak naikkan kadar faedah? Alright, ini pula Kanada punya kadar inflasi. Kalau korang tengok dekat sini daripada tahun 2020 hingga tahun 2021 ni, dia punya inflation dah start naik tau. Kalau kau tengok. Akan tetapi dari segi dia punya kadar faedah dia maintain. Dia tak naikkan pun. Nampak ni? Kadar ni exactly sama macam Turki. Apabila kadar inflation tu dah start naik, tapi kita tidak kontrol dengan menaikkan kadar faedah, akhirnya inflation tu akan meletup. Boom. Ini yang terjadi pada tahun 2021 apabila kadar inflasi Kanada ni naik dengan agak tinggi sehingga tahun 2022. Bila Bank of Canada nampak kenaikan inflation ni dah menjadi terlalu mendadak, maka diorang pun mula start naikkan diorang punya kadar faedah pada tahun 2022. Kenaikan di dalam kadar faedah ni akhirnya berjaya menurunkan diorang punya level of inflation yang korang tengok mulai jatuh pada tahap ini sehinggalah tahun 2023. Akan tetapi korang ingat tak aku cakap tadi bahawa Kanada sentiasa cuba untuk meletakkan diorang punya kadar faedah ni di tahap yang rendah. Kenapa? Sebab apabila kadar faedah ni naik dengan begitu mendadak, ia akan memberikan kejutan pada diorang punya property sector ataupun housing bubble. Housing bubble ni akan berlaku seandainya berlaku satu kejutan yang tinggi terhadap diorang punya kadar faedah. Kenapa? Jom aku explain. Kalau korang nak tahu, mortgage dekat Kanada ni dia sangat berbeza. Kenapa? Sebab dekat Kanada, peminjam kena renew diorang punya mortgage every 5 years. Kenapa diorang kena buat macam tu? Because kerajaan Kanada nak expose peminjam-peminjam ni kepada kadar faedah yang terkini dan semasa. Jadi of course lah, keadaan ni akan memberikan keuntungan pada diorang apabila kadar faedah tu jatuh. Kalau kadar faedah tu naik, dia naik tidaklah begitu tinggi pun still okay lagi. Masalahnya apabila kadar faedah tu naik terlalu tinggi macam sekarang ni, yang hingga mencapai 5%. Apabila berlaku kejutan di dalam kadar faedah, mortgage pun akan mengalami kejutan juga. Iaitu ramai orang yang tak akan mampu untuk membayar rumah diorang pada kadar yang sekarang. Bila ramai-ramai tak dapat membayar rumah pada kadar yang sekarang ni, bermaksud banyak rumah yang akan dilelong. Lelongan rumah dalam kadar yang banyak ini akan menyebabkan housing price itu crash. Dan inilah risiko yang dihadapi oleh Kanada sekarang ni. Yang mana jika silap, jika diorang naikkan lagi kadar faedah diorang, ada kemungkinan bahawa housing bubble akan berlaku. Okay guys, aku harap korang dapat belajar sesuatu daripada video ni. Kalau korang suka video ni, jangan lupa bagi aku satu like dan juga sharekan video ni.